Dan mungkin Tuan Syakil boleh kongsikan juga saranan ataupun mungkin panduan serba sedikit kepada rakyat di luar sana yang mungkin mereka masih mencari-cari cara untuk mengurus kewangan dengan lebih baik, terutama dalam keadaan ekonomi yang banyak sentimen ketidakpastian ketika ini. Okey. Sedikit nasihat saya kepada mereka yang menonton kita punya sesi hari ini, antara perkara paling utama yang kita perlu buat adalah dalam keadaan yang tidak menentu ni adalah simpanan lah. Kita perlu membuat simpanan. Jadi simpanan ni kalau boleh sekurang-kurangnya minimum 3 bulan ke 6 bulan gaji. 3 bulan ke 6 bulan gaji. So sekiranya kita dah capai 3 bulan ke 6 bulan gaji, so langkah seterusnya mungkin kita boleh mula melabur di tempat-tempat yang kita boleh katakan risikonya agak rendah. Lebih rendah lah. Dia ada risiko tapi rendah. And then kemudian barulah kita boleh mencemburi bidang-bidang pelaburan lain yang mana risikonya lebih tinggi dan pulangannya lebih tinggi. Yang itu yang saya sarankanlah dalam keadaan sekarang. Sudah pasti kita perlu ada simpanan. Yang kedua, kita mesti ada pelaburan untuk menggandakan kita punya kewangan supaya kita dapat mengatasi sebarang harga kenaikan barang, inflasi dan sebagainya. Itu cara dia. Okey, hai, Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so Alhamdulillah kita berjaya berjumpa sesi live pagi ni. First of all, seperti biasa, cuba komen padu dekat ruangan komen sekiranya audio dan visual saya clear hari ni. Right, kalau padu, cuba komen padu dekat ruangan chat sekiranya audio dan visual saya clear lah pagi ni. Okay guys, so sebelum kita nak mulakan, suka saya nak kenalkan diri dulu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan saya pagi ni. Hari ni hari Selasa. Okay, bersamaan dengan 19 Mac 2024 dan alhamdulillah kita dah seminggu berpuasa di bulan Ramadan. Okay, so alhamdulillah dengan izin Allah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, first of all suka saya nak kenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan saya pagi ni. So nama saya Syakil Haziq. Okay, boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. Alhamdulillah di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts MSTA United Kingdom. Dan alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat certified financial technician CFTUS. Alhamdulillah dengan insya-Allah. Right, saya juga telah menghabiskan saya punya masters dalam Islamic Finance Practice MIFP di INSIF, which is universiti yang di bawah Bank Negara Malaysia. Dan alhamdulillah saya juga merupakan antara panelis jemputan tetap di RTM dalam salah satu rancangan BIS Malaysia untuk saya banyak berkongsi secara live di kaca TV anda, untuk saya berkongsi tentang ekonomi, untuk saya berkongsi tentang pasaran saham dan sebagainya lah. So alhamdulillah dengan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, nampak tuan Apple Bakar komen padu. Tuan Karudin kita komen padu. Terima kasih untuk feedback tuan-tuan dan puan-puan. Sambil tu guys, tolong like, tolong love dan tolong share dulu. Alright, tolong tekan button share, kongsikan supaya insya-Allah lebih ramai akan dapat manfaat di atas apa yang kita kongsikan. Okey, guys, sebelum tu juga nak bagi tahu juga kita punya sesi live ni insya-Allah sepanjang bulan Ramadan ni kita akan adakan sesi ni secara berepisod lah, secara berepisodnya, di mana sesi live ni kita akan run setiap hari Selasa sehingga hari Jumaat untuk kita bawakan dan untuk kita sajikan kepada anda apakah berita-berita panas yang anda kena tahu lah. And of course ada tips-tips saham yang mungkin insya-Allah saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so guys, pagi ni salah satu tips yang saya nak share. Siapa nak belajar pagi? Siapa nak tahu berita panas apa pagi ni yang best? Komen nak dekat ruang komen. Peramai yang nak tahu, komen nak dekat ruang komen. Okay, so guys, so pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share sikit lah satu benda yang alhamdulillah dengan izin Allah tuan-tuan dan puan-puan. So kita dah coach ramai student-student yang saya coach, saya bantu mereka ni dengan lebih dekat dengan saya lah. I think last week kita ada sesi coaching one-to-one dengan a few of our students. Dan alhamdulillah ada yang macam saya dah pernah kongsikan sebelum ni, yang di mana sahabat kita ni dah belajar dengan 7 ke 8 orang guru, 7 to 8 teachers termasuklah semualah 7 8 orang guru yang dia belajar. And then end up bila dia balik dia masih confused, dia masih pening dan dia tak boleh buat duit.
Dan Alhamdulillah dengan izin Allah, bila kita bimbing dia, Alhamdulillah dengan izin Allah, tuan dan perempuan, so setakat bulan Februari lepas, record yang kita ada Februari lepas, Mac tak habis lagi guys. Februari lepas dia punya ROI lebih kurang 20% selepas tolak rugi. Dan supposedly sepatutnya market dalam keadaan sekarang ni, anda sepatutnya boleh buat duit lah. This is my, ni adalah pandangan saya. So kalau dalam keadaan market sekarang anda masih tak boleh buat duit, so should be something wrong somewhere lah dengan anda punya strategi ataupun anda punya teknik. So Alhamdulillah, tahniah kepada yang dah berjaya membuat duit. Yang masih belum berjaya membuat duit, so you have to learn more, you kena belajar lebih lagi. Tetapi pada pandangan saya, sepatutnya sekarang ni anda sepatutnya boleh buat duit lah. You should make money right now, because market bagi saya mudah untuk nak buat duit sekarang. Sekarang is quite easy untuk you want to make money. Tapi kalau masih susah lagi, anda masih pada fasa yang masih rugi lagi banyak daripada untung, so you kena renung-renungkan dan selamat beramal. Okay guys, pagi ni saya satu benda saya nak share jugalah. This is one thing yang saya nak kongsikan berdasarkan experience pengalaman saya, dan juga berdasarkan amatan saya terhadap student-student yang saya dah bimbing lah. Okay, so terima kasih. Saya nampak komen daripada siapa ni, Tuan Syaiful Nizam. Alhamdulillah, tahniah Tuan, terima kasih. Tuan Apple Bakar komen nak kat orang komen. Sampai tu like dengan love macam tak ada lagi ni, tolong tekan love lebih sikit dan sharekan dulu. Kongsikan dekat semua Facebook page, Facebook group yang anda ada, Facebook group saham yang anda ada. Ajakkan korang untuk join pagi ni lah. Okay guys, pagi ni saya nak bercakap tentang screener saham. Okay, saya nak bercakap tentang screener saham lah. Screener saham ni, pertama sekali kita nak faham apakah fungsi screener saham. Saya explain dulu, screener saham ni tugas dia untuk apa. So, screener saham ni tuan-tuan dan puan-puan, tugas dia adalah untuk mencari saham yang kita nak invest ataupun kita nak trade. Okay, ingat screener saham ni kita gunakan untuk apa? Screener saham ni kita gunakan untuk kita cari saham yang kita nak invest ataupun kita nak trade. Sebab tu kita gunakan screener saham. Now, bila kita nak guna screener saham ni tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan daripada kita ni, kita ada satu isu dan masalah, ada satu isu masalah mentality tau. Mentality kita di mana, kalau boleh kita nak screener yang kita pakai tu, dia mesti ada 1001 formula ataupun 1001 button screener. Siapa macam kenal dia macam tu, cuba komenkan dekat ruang komen tu. Cuba komenkan sikit kat ruang komen. Cuba komenkan sikit kat ruang komen yang mana yang dia ada dekat dalam mentality lah. Jangan cakap tuan-tuan dan puan-puan, saya juga dulu pun ada mentality yang sama. Di mana saya kalau nak cari screener tu, saya nak cuba cari screener yang cukup canggih lah. Yang canggih, yang complicated, yang very advanced lah. Saya nak screener yang paling advanced. Maksudnya dia ada 1001 button. 1001 button ni maksudnya apa? Ada 1001 cara untuk mencari saham. Ada 1001 cara untuk mencari saham. Ini benda yang saya juga lalu dululah. I have this kind of issue and problem. Sebab dulu saya tak faham dan tak ada orang ajar benda ni, tak ada orang bagi tahu benda ni. So pagi ni saya bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan. And this morning, pagi ni kita bagi tahu dengan anda, okay, sebenarnya hakikat yang you kena faham tuan-tuan dan puan-puan, anda tidak memerlukan 1001 button untuk anda nak screen saham. Yang lagi best adalah, apa yang lagi best, ada orang yang dia cari screen saham yang pelik-pelik. Contohlah, dia punya candle tu nama ajaib lah, candle ajaib lah. Candle daripada bawah keluar bawah laut lah, candle terbang ke langit lah, screener candle terbang ke langit contoh, screener candle ke laut. Tapi macam-macam lah, ada lebih kurang 1000 saham. I've met few people yang duk bagi tahu dengan saya, oh screener ni canggih sebab ada 1001 cara ataupun ada 1000 button yang kita boleh tekan untuk kita nak screen saham. Tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang you kena tanya dengan diri anda kena wajib tanya soalan ni. If you want to make money in the market, kalau nak buat duit dalam market ni, anda kena tanya soalan ni. You have to ask this question kepada diri anda sendiri. Apakah soalan anda kena tanya ni? Soalan dia adalah, tuan-tuan, anda kena tanya, okay, daripada 1001 screener ni, 1001 button ataupun cara pemilihan untuk kita nak screen ni, mana satu sebenarnya yang mengadaptasi ataupun sesuai dengan strategi saya? Okay, mana satu yang sesuai dengan strategi saya? Sebab saya pernah tanya soalan ni dengan orang yang gunakan 1001 screener. Saya tanya dengan dia, okay, memanglah ada 1001 screener. Okay, daripada 1001 screener tu, okay, you nak tekan yang mana satu? Which one yang you nak pilih? Dia dah pening. Tekanlah 1000. Kalau ada 1000 tu, kau tekan 1000 button tu. Habis kau nak pilih saham mana satu? Sebab setiap 1001 tu, dia punya kriteria adalah berbeza-beza, tak sama. Setiap kriteria dia adalah tak sama, berbeza-beza. Mana boleh kau pukul rata 1001 tu kau tekan boleh cari saham yang kau nak? Tak. So dia kena berbalik, tuan-tuan dan puan-puan. It must go back kepada anda punya strategi. Dia kena balik kepada
strategi anda. So tak perlu nak kena ada sampai 1001 cara nak pilih saham. Even sahabat kita tuan-puan yang kawan kita, Roai alhamdulillah, yang sebelum ni dia belajar, banyak benda dia belajar, benda-benda dia belajar sebagainya, ada 1001 cara nak pilih saham. Nak akhir sekali dia gunakan satu formula, satu teknik di mana saya share dengan dia. Saya cakap, guna formula ni, guna teknik ni satu cara je, tak ada berubah-ubah. Tak ada tukar-tukar apa semua. And then dia faham, dia gunakan satu screener saja. Dan tak perlu nak gunakan bermacam-macam formula, teknik, screener nak cek saham. Terbang ke laut, keluar daripada bawah, daripada langit dan sebagainya. Korang kan suka benda-benda macam tu. Kan? Siapa dapat something ni? Komen padu sikit orang komen. Cuba komen padu sikit orang komen. Like dengan love macam tak ada ni. Tolong like, tolong love dan tolong share lu. Share pun macam tak ada lagi ni. Tekan button share, kongsikan kalau anda rasa bermanfaat. Ni benda yang kena bagi tahu guys. I have to tell you guys ni secara jujur lah saya cakap. Kalau anda masih lagi ada mentality yang rasa macam aku kena ada, kalau nak screener mesti kena advance gila, mesti kena advance gila, kemudian kan ada banyak button, ada cara pilih yang berbeza-beza. So kalau you masih stuck pada level tu, jujur saya cakap it's gonna be hard lah, susah untuk you nak buat duit. Bukannya tak boleh buat duit, yes you can still make money, tapi saya rasa nanti high potensi dia adalah you punya rugi adalah lebih banyak daripada untung lah. Normally you punya losses is much bigger than you punya untung. Ini adalah hakikat dan ini adalah fakta tuan-tuan. Fakta, facts. And facts cannot lie lah. Fakta tidak boleh menipu. Seperti macam apa yang kita nak kongsikan pagi ni, iaitu berkenaan dengan berita panas kita hari ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so hopefully you get something lah daripada apa yang saya share. So tak perlu nak kena ada 1001 formula ataupun 1001 screener saham. You only need one. Satu pun dah cukup. Dengan sahabat kita apa dia boleh buat 20% lepas tak rugi. Dia cuma guna formula satu, only using one, satu screener saja ataupun satu choice of screener saja. So tak perlu banyak-banyak. Alright? Either investment ataupun you trading, depends kepada you punya strategi. Habis jangan tanya, habis nak pakai screener apa kau? Tu pulang lah. Dia balik kepada you punya strategi. Mana saya tahu you pakai strategi apa? Nak pakai strategi apa? Silakan, tak ada masalah pun. Kau masing-masing lah, hak masing-masing kan. Saya cuma menyampaikan saja. Okay. Now guys, jom kita nak tengok pagi ni apakah berita yang agak panas. What are the story which is yang kita rasa panas pagi ni? Apakah berita yang agak panas pagi ni? Mari kita tengok sekejap. Okay guys, so pagi ni saya menggunakan surat khabar DH, CEO Morning Brief. Dan I think this is a good newspaper yang anda kena dapatkan lah di pasaran. Saya bukan seller untuk DH, but I think this is a very good newspaper. Benda baik kita kena share. So anda boleh dapatkan. So here there should be a lot of information. I believe kalau you seorang investor and if you are seorang trader, you should have this newspaper. You should read this newspaper lah. Anda kena baca surat khabar ni. It's a very good newspaper. Okay, now so untuk DH guys, jom mari kita tengok apa yang menarik pagi ni. Pertama sekali ada berkenaan, sentuh sikit lah berkenaan dengan padu ni. Siapa yang dah isi, cuba tekan 1 dekat ruang komen. Ada lagi ke yang masih belum mengupdate dan isi padu ni? Ni kongsi sikit lah tak kongsi kan, kita share sikit lah. Ada lagi ke yang masih belum isi? Kalau dah isi tolong tekan 1. Yang tak isi lagi cuba tekan 2 sikit. Kita buat survey sikit pagi ni. Ada lagi ke yang masih belum mengisi database padu? Tolong tekan 1 yang dah isi. Yang belum tekan 2 kat ruang komen. Kita nak survey sikit pagi ni. Okay, kalau boleh I think you can isi lah agaknya sebab kalau tengok dekat sini, kalau tak isi katanya tak dapat lah kita punya minyak RON 95 subsidi. Subsidi minyak mungkin tak dapat lah. Ini apa yang dikatakan oleh yang berhormat menteri kita lah. So I believe kalau kita nak dapatkan subsidi minyak, so we have to see, kena isi sebelum 31 Mac ni lah. I believe I think ini saya just nak share je lah selingan. I think that's important jugalah. Okay, antara berita yang menarik pagi ni juga. Okay, ni antara berita yang menarik berkenaan dengan EPF. This is something yang quite interesting juga. So kalau kita faham EPF ni adalah badan yang bukan badan yang badan pencen lah saya panggil sebagai badan pencen EPF ni lebih kepada badan pencen badan pencen. Okay, kita gunakan bahasa kita lah. Consider as badan pencen guys. Saya consider ni sebagai badan pencen. So kalau kita tengok dekat sini guys, apa yang dinyatakan dekat sini adalah di mana EPF. Okay, sebelum ni kalau kita faham EPF ni of course mereka ni consider sebagai nak tanya jugalah guys. Ni tanya kepada mereka yang berminat lah, siapa yang nak belajar. Nak tanya, sekiranya kita nak buat sesi, kita dah dalam perancangan insya-Allah dalam bulan Ramadan ni kita akan ada satu slot, satu session
kita akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak menggunakan technical analysis dengan cara yang betul. And of course dalam sesi itu juga insyaAllah saya nak selitkan sedikit macam mana kita nak kenal pasti saham apa yang Jerung beli dan pada harga average berapa yang mereka beli. Siapa nak belajar? Cuba komen nak sikit dekat ruang komen. Kita tengok, kita survey dulu pagi ni. Beramai yang nak? Cuba komen nak sekejap dekat ruang komen. Kalau ramai yang nak, baru kita buat lah. Kalau tak ramai yang nak, kita tak buat. Okay? Siapa yang nak? Kalau nak, komen nak dekat ruang komen. Siapa yang nak? So make sure you guys berada dekat dalam kita punya group khas channel Telegram kita. Kita ada share dekat pin komen. Team kita pun ada share dekat ruang komen tu. Siapa yang nak lah. Tak nak tak apa, kita bagi tahu je. InsyaAllah nanti dalam slot tu kita akan share. Dan insyaAllah program ni kita akan run sebenarnya dengan bulan Ramadan ni. Kita akan buat secara percuma saja. We gonna make it for free. If you guys, mungkin kita akan ada sedikit komitmen kepada mereka yang mungkin kita ambil just for sedekah sajalah. Kita ambil for sedekah, dan sedekah ni kita akan sedekah mungkin ke rumah anak yatim dan miskin dan sebagainya, ataupun kepada surau ataupun masjid. So you join, you belajar percuma. Kalau rasa nak sedekah, boleh sedekah, dan kita akan sedekahkan kepada masjid. Belajar sambil beramal. Saya pegang konsep pada bulan Ramadan ni lah. InsyaAllah kita buat free je. Siapa yang nak? Tak, macam tak ramai je nak, macam tak ada orang komen nak pun. Like dengan lu pun macam tak ada je. Tolong tekan lu lebih sikit. Share macam tak ada. Tolong tekan share dulu kat situ. Okay, so insyaAllah kita akan run, kita akan bagi tahu lah apa-apa, kita akan inform anda di dalam channel Telegram kita, insyaAllah. Alright. Okay guys, so kalau kita dekat sini, kalau kita faham EPF ni, of course mereka ni melabur di dalam so-called melabur di dalam so-called saham Bursa Malaysia pun mereka ada melabur di dalam Bursa Malaysia. So dia dah buat sedikit, letak sedikit allocation lebih kurang 250 juta 250 million to catalyzing mid to grow stage company. So ini adalah di luar daripada Bursa Malaysia lah. So they have allocation right now. Ada alokasi untuk syarikat-syarikat di luar Bursa Malaysia. So dia akan invest dekat company-company yang certain company di luar Malaysia yang di mana mereka rasa fit lah. So kalau kita tengok dekat sini, apakah sektor yang mereka akan tengok guys. Kalau kita tengok dekat sini, ni dia. Inilah sektor-sektor yang dia akan tengok. Okay, kena nampak, so antaranya healthcare, kesihatan, focusing on aged care and the silver economy, agriculture and food science, looking at improving the food production ecosystem, financial services industry, sustainability, focusing on the energy transition, education aiming at provision of quality education and social infrastructure, as well as future teams that will fit into the APF strategic mandate. So I think it's a good satu benda yang saya rasa bagus yang dibuat oleh APF, di mana mereka bukan setakat invest ataupun melabur di dalam Bursa Malaysia, tetapi mereka telah pun keluar diversified ke dalam syarikat-syarikat yang mana ianya bukan di dalam Bursa Malaysia tetapi di luar daripada Bursa Malaysia, tetapi mereka ni adalah syarikat-syarikat yang dalam fasa untuk membangun lah. So mungkin ada potensi syarikat ini akan go for IPO. All these company yang mungkin dipilih oleh APF, dan mungkin mereka ada cara-cara pemilihan in term of business model dan sebagainya. Dan ini I think quite interesting lah, agak menarik, sebab certain company guys, ada syarikat-syarikat yang tidak listed di Bursa Malaysia, di mana in term of return ataupun pulangan mereka, in term of sales, untuk in term of profit mereka ni adalah quite high, di mana mungkin ada potensi untuk syarikat-syarikat ni akan bagi dividen kepada EPF, dan of course EPF punya return akan juga ada chance untuk dapat lebih tinggi lah. Of course allocation 250 million ni tidak setanding dengan berapakah dana yang EPF ada. Kalau kita tengok dana dekat EPF yang EPF ada adalah lebih kurang, kalau kita tengok dekat sini 702.48 billion 702.48 billion. So of course dia punya portion tu I think less than 10%, but still mungkin akan memberi impact kepada EPF punya return lah. Okay, we try to look on that nanti. Okay, other than that, apa antara yang menarik juga adalah MOF berkaitan dengan high value good tax masih lagi dalam perbincangan, di mana dikatakan ada potensi untuk benda ni akan di-implement on the 1st of January, 1st of May. Dikatakan akan di-implement pada 1 Mei. Dan of course kita nak tengok juga high value good of tax ni, sebab kalau kita tengok if high value of good tax ni dikenakan kepada emas, kalau kita tengok juga kalau dikenakan kepada emas tidak begitu agak, so harga emas akan
ada sedikit pertambahan lah in terms of harga emas bila kita nak beli dekat kedai lah. You want to buy the gold ataupun emas hiasan yang kita nak beli, so mungkin akan ada sedikit 5 to 10%. The average is 5 to 10% in terms of tax. So we still don't know apakah the final end result for this high value good tax. So we still have to wait lah. Kita masih kena menanti dan kita masih kena menunggu untuk high value good tax kat sini. Okay, ini menarik juga. Johari Ghani GAG now control 62.72 stakes in KUB. Okay, disclaimer guys, saya bukan bagi cadangan pembelian ataupun penjualan saham. Okay, so kalau tengok dekat sini agak menarik juga untuk Mr. DIY. China firm 6 closer tie with Malaysia. Mr. DIY may benefit lah. Ini apa yang dikongsikan oleh HSBC, di mana kalau kita tengok dekat sini China dalam proses seek closer tie ataupun nak mendapatkan hubungan lebih baik dengan Malaysia. Dan kalau kita boleh perhatikan dekat sini, of course ada syarikat-syarikat yang mungkin mendapat manfaat. Dan apa yang dikongsikan oleh HSBC dekat sini, mereka mengatakan bahawa Mr. DIY ada potensi untuk mendapatkan benefit ataupun kelebihan di atas tindakan yang dibuat oleh pihak China, daripada negara China. So this is quite interesting juga. You can read details on this news. Anda boleh baca details on this news pasal Mr. DIY. Other than that, ni menarik juga guys. Ni antara, I think this is the things yang quite interesting juga berkenaan dengan kita punya export. Okay, so untuk last month untuk bulan lepas, kalau kita tengok dekat sini, ekspor kita kontrak ataupun mengecil sikit lah 0.8% year on year, tahun ke tahun. Tahun ke tahun, kalau kita tengok dekat sini 100.33 bilion in February, iaitu menurun sikit lah daripada Januari. Tetapi kalau kita tengok setakat 2024 February, ekspor kita still meningkat 3.9% lah year on year, 233.4 bilion. So I think this is comparison before this lah, before this tahun bulan ke bulan. Sebab kita faham bulan Februari, kalau kita tengok bulan Februari kenapa ada berlaku sedikit penurunan, kita faham adalah kerana bulan Februari ni hari dia kurang lah. Yang pertama, hari dia kurang. Dan kemudian kita juga ada cuti tahun baru Cina. So of course dia akan mengefek sedikit lah in terms of kita punya export. Dan apa yang menarik guys, jangkaan daripada pihak analis, which is macam saya share dekat sini, dia are expecting untuk kita punya export ni akan terus meningkat lah. Akan terus meningkat, akan terus meningkat untuk bulan-bulan yang mendepan. Dan antara higher export yang mereka expect adalah ni, okay, electrical and electronic E&E products and commodities. Okay, kenapa saya highlightkan benda ni tuan-tuan dan puan-puan? Because of course kita kena faham syarikat, ada certain company di Bursa Malaysia yang membuat bisnes ni lah. Okay, so this is expectation kita. And of course kalau export tu terus meningkat, dan kadar sekarang ni kalau kita faham ringgit masih lagi dalam fasa yang kita katakan agak rendah compare to US punya rate, sudah pasti dia akan ada kesan yang positif jugalah kepada company-company ni. Sebab ada certain companies di mana mereka ni menjual produk mereka dalam US dollar, and they are selling their product in USD. So contoh kalau hari ni, sebelum ni dia jual produk mereka ataupun dia export produk mereka, sebelum ni mungkin 1 US dollar. Contohlah dia jual barang dia 1 USD lah. Contohlah paling simple, dia jual barang dia orang 1 USD. Sebelum ni mungkin dapat RM3.80. Sekarang ni bila dia jual pula, sekarang harga tetap sama 1 US dollar. Tapi bila dia export, dia convert balik duit ke dalam ringgit Malaysia, so they will get more lah. Dia akan dapat, dia panggil sebagai capital gain daripada forex exchange. So ada certain company, of course kita nampak, kita kena lihat in the positive side lah. Komen tambah sikit kat ruangan chat. Komen tambah dekat ruangan chat, ada ke? Boleh komen tambah kat ruangan chat. Sebab apa pun yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak tengok benda yang positif ataupun kita nak tengok benda yang negatif. Of course saya tak katakan bila ringgit melemah ni semuanya baik. Of course ada buruk dia, tapi of course kita juga nak lihat apakah benda positif yang kita boleh lihat. Sebagai seorang investor, anda kena sentiasa berfikir macam tu tuan-tuan dan puan-puan. We kena sentiasa melihat kepada apa peluang yang aku boleh ambil. Apa pun yang berlaku, kita kena tengok apakah peluang yang kita boleh ambil, apakah opportunity dan peluang yang kita boleh ambil. Dapat tak ni guys? Kau dapat komen padu sikit dalam komen? Macam tak dapat je, aku cakap sorang-sorang ni kan. Okay, komen padu sikit dalam komen. So we want to look on that lah. Kita tengok guys ni, dan ini yang telah di-highlightkan oleh all the expert and economists, di mana mereka menjangkakan
dia akan dia akan meningkatkan ekspor lah. Okay. Alright, now next. Okay, so satu lagi yang menarik adalah berkenaan dengan Zantat IPO. Attract 459 million public interest, about 33 kali apa yang dia nak lah. So kalau kita tengok subscription dia oversubscribe, lebih kurang 130.15 time lah, 130.15 times. So I believe you Tanya, siapa yang apply for Zantat, either you dapat ataupun tak dapat, so at least you cuba, you telah mencuba, dan I wish you all the best lah on the first day of listing, di mana I think tarikh listing ni adalah pada hujung bulan March 27 27 March, which is minggu depan, hari Rabu. Dia akan listing pada hari Rabu. Ada yang apply tak ni? Cuba komen satu kat ruang komen, ada tak yang apply saham Zantat ni? Tekan satu sikit kat ruang komen, ada yang apply saham Zantat. Alright, saham Zantat ni So alhamdulillah, tahniah siapa yang apply. So lebih kurang 100 times orang demand for this stock. So congratulations. So dia akan listing 27 March Rabu depan, 27 March Rabu depan. So congratulations siapa yang dapat. So we have to look on the first day of listing, macam mana dia punya position. Okay, satu lagi guys, SBH Marine start taking order from investor for 50.6 million IPO. Di mana ni is new IPO guys, IPO yang baru dibuka pada hari semalam, yesterday. Kita pun belum sempat update lagi dekat dalam group kita. InsyaAllah kita akan update dekat dalam group our group client. So ini dia baru buka semalam lah. I think this company dia jual frozen ni makanan frozen, bukan makanan frozen. Frozen shrimp, squid, octopus and cuttlefish, tiger prawns and shrimp perak lah. So ni adalah in term of dia punya business kat sini. Disclaimer guys, saya bukan bagi cadangan pembelian ataupun penjualan saham. So make sure you guys study dulu. You have to study first lah. Anda kena study dulu adakah the business is good. You have to study. Ada banyak formula. Saya tak tahu you study ataupun tak bila you apply for IPO. But basically if you want to invest in IPO, make sure anda study dulu lah. Either it's a good IPO ataupun tidak bagus. So jangan tanya saya, macam mana tu saham IPO tu bagus tak bagus. You have to learn lah. You kena belajar lah. Ada formula dia. You kena tahu macam nak tengok bahagian mana anda nak kena tengok. Study all the prospectus guys. Study prospectus. Pastikan anda study prospectus dulu lah. For information, this is new IPO yang bakal listing di Bursa Malaysia. So they are already open. So you can apply. Anda boleh, kalau nak memohon, anda boleh memohon secara online. Anda boleh memohon secara online lah. Dekat online bank. Online bank kat situ lah. Alright. Okay, dan okay, ni juga yang menarik juga. This is quite interesting juga, berkenaan dengan vehicle sales, berkenaan dengan kereta-kereta yang dijual. Okay, Malacca vehicle sales shrank in February, may rebound in March. Dia kata kat sini akan meningkat pada bulan Mac lah. Well, seperti yang kita faham, bulan February because of hari tak berapa banyak. So kalau tengok dia punya differentiate dia tak begitu besar sangat lah. 63 tahun bulan yang sama tahun 2023 adalah 63,561. Ini adalah 62,833. Kenapa saya katakan benda ni tuan-tuan? Of course anda kena faham ada syarikat-syarikat dekat Bursa Malaysia ni, mereka terlibat dengan the production of the cars. So you should know what is going on in industry lah, apa sedang berlaku dekat dalam industri. If you are seorang investor, you need to know all these things lah. Anda kena tahu lah benda-benda ni. Sebab kalau anda tak tahu macam mana you nak invest dekat satu syarikat, you need to know everything related to the companies. So macam ni kita boleh katakan bahawa of course jangkaan kita adalah jualan kereta akan terus meningkat untuk tahun 2024. Ini apa yang dikongsikan oleh analis lah. It is being shared by analis. Mana mereka jangkakan untuk March 2024 is expected to be higher than 2024. Sebab of course pertama sekali proportional campaign for Hari Raya guys. Hari Raya Aidilfitri punya campaign. So of course ada yang nak pakai kereta baru, nak balik raya dengan kereta baru dan sebagainya. So of course dia akan memberi ada sedikit impact lah kepada pembelian ataupun jumlah kereta yang dikeluarkan lah. So tapi kalau kita tengok dekat sini, sale of passenger meningkat 57 in February, an increase of 3% compare dengan bulan sebelum Januari lah. Walaupun bulan Februari tu kurang, hari dia kurang, tetapi jumlah unit yang keluar adalah 57,000. So ini juga menarik lah. Cuma yang beza dia menurun sikit adalah because of kereta commercial vehicle menurun daripada 7,000 kepada 4,000. Berarti because of cuti raya Cina. So kebanyakan daripada company tak beroperasi pada tahun raya Cina lah. So ini juga benda yang menarik kita boleh lihatkan. Okay, ni juga menarik. So ada banyak lagi berita menarik. So make sure anda baca lah. This is pasal G-Share kena unusual market activity UMA.
you have to read this. So any companies yang dia ada jatuh banyak ataupun dia naik dengan banyak, so basically biasanya bursa akan question lah, ataupun kita panggil sebagai unusual market activities ataupun UMA. So you guys can read about this. So I think Jishan baru keluarkan kenyataan di mana dia baru beli companies yang correlated dengan business dia juga. Dia kena dengan business Jishan juga, di mana expected dia ada jaminan in term of keuntungan untuk dua syarikat ni, di mana keuntungan syarikat ni boleh bagi around 6 million kepada Jishan lah. So ni adalah kenyataan daripada Jishan, kalau anda boleh nampak dekat sini. So you have to read more details. Kalau anda dapatkan detail, anda boleh baca dengan lebih detail on this news. But I think this is quite interesting, sebab kebiasaannya kalau saham naik banyak ataupun saham naik turun, biasanya akan di-query oleh bursa, sebab bursa nak tahu. Sebab ini adalah untuk memastikan kita sebagai pelabur ataupun investor mendapat jaminan, so investor tahu tadi dapat jaminan lah. Kita akan tahu kenapa harga saham tu naik dengan banyak, kenapa harga saham turun dengan banyak. Ini adalah jawapan bertulis daripada Jishan lah. Alright guys, okay, so that's a little bit apa yang kita nak kongsikan pagi ni berkenaan dengan kita punya berita-berita panas pagi ni. Hopefully you get something lah daripada apa yang saya kongsikan, daripada apa yang saya share. So insyaAllah guys, I think tu je apa yang kita nak share pagi ni. Hopefully you get something. Dan sekali lagi guys, if you want to learn more, okay, siapa yang nak belajar lebih, insyaAllah nanti kita akan ada slot macam mana nak kenal pasti saham apa yang Jerung beli dan pada harga berapa, insyaAllah. And we'll be doing that session insyaAllah. So siapa yang nak, anda boleh join dulu channel Telegram kita. Team kita ada pin kan dekat ruang komen. Dah boleh join. Nak join boleh, tak nak pun tak apa, suka hati. Hak masing-masing, hidup masing-masing. Nak belajar, tak nak suka hati lah. Alright, terpulang. Okay. Alright, so guys, I think itu saja untuk sesi pagi ni. So insyaAllah kita akan teruskan sesi ni pada hari esok jam sama 8 pagi. Kita nak tanya dulu, adakah sesi ni best? Kalau best, cuba komen best sikit dekat ruangan chat supaya kita boleh teruskan sesi ni. Sambil tu like dengan love macam tak ada lagi. Tolong tekan love lebih sikit, like lebih sikit, dan tolong share guys. Siapa rasa best, komen best kat ruangan komen. So saya nampak Tuan Apple komen nak, Tuan Karudin komen nak, Tuan siapa ni, Fazli Hamid komen nak, Tuan Muhammad Firdaus komen nak. Okay, terima kasih feedback guys. Tuan Apple komen padu, Tuan Rafizal terima kasih. Tuan Zudin Jali, okay, komen best. Tuan Rafizal komen best. Alright, so insyaAllah kita akan jumpa dalam next session. So itu saja guys, thank you so much siapa yang join sesi live pagi ni. So insyaAllah kita akan jumpa untuk sesi live akan datang. So assalamualaikum guys, selamat pagi, kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum, selamat berpuasa dan selamat berdagang tuan-tuan dan puan. Dan mungkin Tuan Syakil boleh kongsikan juga saranan ataupun mungkin panduan serba sedikit kepada rakyat di luar sana yang mungkin mereka masih mencari-cari cara untuk mengurus kewangan dengan lebih baik, terutama dalam keadaan ekonomi yang banyak sentimen ketidakpastian ketika ini. Okey. Sedikit nasihat saya kepada mereka yang menonton kita punya sesi hari ini, antara perkara paling utama yang kita perlu buat adalah dalam keadaan yang tidak menentu ni adalah simpanan lah. Kita perlu membuat simpanan. Jadi simpanan ni kalau boleh sekurang-kurangnya minimum 3 bulan ke 6 bulan gaji. 3 bulan ke 6 bulan gaji. So sekiranya kita dah capai 3 bulan ke 6 bulan gaji, so langkah seterusnya mungkin kita boleh mula melabur di tempat-tempat yang kita boleh katakan risikonya agak rendah, lebih rendah lah. Dia ada risiko tapi rendah. And then kemudian barulah kita boleh mencemburi bidang-bidang pelaburan lain yang mana risikonya lebih tinggi dan pulangannya lebih tinggi. Yang itu yang saya sarankanlah dalam keadaan sekarang. Sudah pasti kita perlu ada simpanan. Yang kedua, kita mesti ada pelaburan untuk menggandakan kita punya kewangan supaya kita dapat mengatasi sebarang harga kenaikan barang, inflasi dan sebagainya. Itu cara dia.